Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi, jom pada kali ini kita pasak sejarah bersama-sama dengan cikgu untuk bab 7 tingkatan 4 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Dan pada sesi kali ini cikgu akan sentuh mengenai 7.4 iaitu sistem pendidikan kebangsaan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Tentang sistem pendidikan kebangsaan, kita akan lihat dulu semasa pentadbiran British lah. Bagaimana sistem pendidikan semasa pentadbiran British. Jadi semasa pentadbiran British, kita boleh lihatlah di mana sistem persekolahan telah berkembang mengikut kaum. Maksudnya dekat sini kita ada sekolah vernakular Melayu untuk orang Melayu. Kita ada sekolah vernakular Cina untuk orang Cina. Kita ada sekolah vernakular Tamil untuk orang India. Kita ada juga selain daripada itu sekolah aliran agama dan juga untuk sekolah Inggeris. Jadi itu untuk di Tanah Melayu, manakala untuk persekolahan di Sarawak dan Sabah, dia terbahagi kepada ada 3 iaitu satu sekolah vernakular Melayu, yang kedua sekolah Cina dan yang ketiga ialah sekolah Mubalik Kristian. Itu kita kata sistem persekolahan yang ada di negara kita semasa pentadbiran British. Jadi sistem persekolahan pada peringkat ini sebenarnya mereka menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan. Inilah yang kita kata yang menjadi sebabnya yang membawa kepada timbulnya jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara antara rakyat berbilang kaum. Malah sistem ini juga dilihat sebagai apa? Penghalanglah kepada usaha untuk menyatu padukan rakyat. Sebab apa? Sebab kalau orang Melayu biasanya bersekolah di sekolah vernakular Melayu. Orang Cina di sekolah Cina. Orang India di sekolah Tamil dan sekolah Inggeris ni biasanya kepada golongan-golongan atasan lah, kerabat diraja maupun golongan-golongan atasan. Jadi itu tentang sistem persekolahan yang ada di negara kita pada zaman pentadbiran British. Sekarang kita akan lihatlah usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan Jawatankuasa Pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. So kita akan go through satu-satulah dan sebelum tu kita lihat dulu sistem pendidikan kebangsaan ni, di mana sistem pendidikan kebangsaan ni secara kronologinya ataupun mengikut garis masanya bermula pada tahun 1951 di mana adanya terbitnya laporan Barnes. Pada tahun yang sama juga maka lahirlah laporan Fenwu. Kemudian pada tahun 1952 kita ada Ordinan Pelajaran. Dan pada tahun 1955 di Sarawak dan Sabah lahirnya kita kata laporan Woodhead pula. Dan pada tahun 1956 maka di sini terbitlah kita kata satu penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 yang nantilah inilah yang akan menjadi kita kata asas kepada sistem pentadbiran kita pada hari ini. Jadi itu sedikit. So kita akan sentuh lebih lanjutlah. Kita akan tengok satu persatu lah tentang laporan yang cikgu senaraikan ni. Jom kita tengok kepada laporan Barnes dulu. Laporan Barnes pada tahun 1951. Di mana satu Jawatankuasa Pelajaran Melayu telah dipengerusikan oleh L.J. Barnes. Sebab tu kita nama dia laporan Barnes. Laporan Barnes ni dia menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap Tanah Melayu ni sebagai tempat tinggal kekal dan tumpuan taat setia. Itu yang ditekankan di dalam laporan Barnes. Dan jom kita tengok pada kandungan. Antara kandungan dalam laporan Barnes ni, yang pertamanya ialah sekolah rendah akan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan sekolah menengah pula akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ini antaralah kandungan yang ada di dalam laporan Barnes. Okey. Reaksi daripada laporan Barnes ini sebenarnya agak tidak disenangi oleh masyarakat Cina. Oleh sebab tu maka lahirlah laporan Fenwu pada tahun 1951.
Laporan Fenwu ni diterbitkan ekoran bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan BAS. Jadi, dalam laporan Fenwu ni mereka mengkaji pendidikan Cina dan melalui laporan ni maka dicadangkan untuk penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina ni sebagai institusi yang memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Jadi inilah apa yang dicadangkan di dalam laporan Fenwu. Jom kita tengok pula antara kandungan laporan Fenwu. Okey, yang pertamanya ialah sekolah Cina diteruskan berasingan di bawah sistem kebangsaan. Maksudnya di bawah sistem pendidikan kebangsaan tapi diteruskan juga secara berasingan seperti sebelum ni. Dan yang keduanya ialah pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Jadi ini yang di antara kandungan lah yang ada di dalam laporan Fenwu. Okey, selesai kita tentang laporan Fenwu dan sekarang kita tengok pula tentang Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan pelajaran ni sebenarnya diluluskan selepas Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran telah meneliti laporan BAS dan laporan Fenwu. Kedua-dua laporan yang pada tahun 1951 ni. Dan tujuan Ordinan Pelajaran ni sebenarnya adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan dan semua murid berbagai bangsa nanti akan disatukan di dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Jadi ini dah di dalam Ordinan Pelajaran. Dan jom kita tengok tentang kandungan Ordinan Pelajaran 1952. Okey, dalam kandungan Ordinan Pelajaran ni antaranya ialah yang pertama, tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah dan sekolah ni menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Malah, bahasa Cina dan bahasa Tamil ni akan diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 murid dalam kumpulan yang sama. Dan yang ketiga ialah sekolah menengah ni menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi itu ini antara kandungan dalam Ordinan Pelajaran 1952. Okey, jom kita lihat pula tentang laporan Woodhead di Sarawak dan juga di Sabah pada tahun 1955. Okey, dia bermula apabila E.W. Woodhead yang merupakan Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain telah diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Dan antara cadangan dalam laporan Woodhead ni, yang pertamanya ialah memperkasakan pendidikan di peringkat rendah dan menengah. Itu satu. Dan yang keduanya ialah menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, itu yang kedua. Dan manakala yang ketiga ialah untuk mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Ini antaralah 3 cadangan dalam laporan Woodhead ni. Dan kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi mengenai laporan Woodhead ni yang seterusnya membawa kepada beberapa cadangan dalam pembentukan sistem pendidikan di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, kita tengok dulu untuk di Sarawak, di mana cadangan pembentukan sistem pendidikan di Sarawak ni adalah berdasarkan kepada laporan Woodhead. Okey, antara cadangannya ialah yang pertama adalah untuk mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa mudahnya yang kita nak tahu apa? So ditubuhkan sekolah menengah dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Okey, yang kedua apa? Seragam seragam sukatan pelajaran dan peperiksaan. Dan yang ketiga ialah memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan. Bukan lagi berdasarkan kepada negara asal. Bukan dia berdasarkan kepada unsur tempatan. Okey, itu yang ketiga. Dan manakala yang keempatnya ialah memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Maksudnya pendidikan sivik lah diajar di sekolah. Jadi itu di dalam kita kata berdasarkan kepada
Jadi itu berdasarkan kepada laporan Woodhead, maka keluarlah cadangan-cadangan ni di dalam membentuk sistem pendidikan di Sarawak. Dan di sini kita boleh lihatlah bila adanya cadangan-cadangan ni secara tidak langsung, ia adalah untuk bertujuan untuk membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak tu. Okey, itu tentang rancang Okey, itu tentang pembentukan sistem pendidikan di Sarawak. Jom kita tengok pula bagaimana pula di Sabah. Okey, di Sabah ni sebenarnya laporan Woodhead juga diterima di Sabah, cuma dilakukan beberapa pindaan di situ. Yang pertamanya ialah mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Itu satu. Jadi apa? Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ni di sekolah Cina. Satu. Yang keduanya, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan sebaliknya. Maksudnya bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Jadi itu yang kedua. Manakala yang ketiganya ialah menetapkan peperiksaan di sekolah menengah ni dikendalikan di dalam bahasa Inggeris. Maksudnya peperiksaannya dalam bahasa Inggeris. Jadi inilah yang diguna di dalam sistem pendidikan di Sabah. Jadi kalau kita tengok tadi, Sarawak tadi adalah membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada Sarawak, dan manakala di Sabah pula sebenarnya adalah untuk melahirkan perasaan kebersamaan di dalam kalangan kaum di Sabah. Jadi itu itu yang dikata sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi kita tengok yang terakhir iaitu Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Okey, penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ni dia dipengerusi oleh Datuk Abdul Razak Hussein yang pada waktu ni merupakan Menteri Pelajaran. Dan di sini dalam melalui penyata Jawatan Kuasa Pelajaran ni mereka mengkaji semula sistem pendidikan yang sedia ada. Malah nanti dia akan mencadangkan satu sistem pelajaran yang baru. Jadi di sini kita dapat lihat di mana pembentukan sistem pendidikan kebangsaan ni dia mempunyai hasratnya, iaitu hasratnya adalah memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum melalui yang pertamanya ialah mesti melalui sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa, dan yang kedua adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, dan yang ketiga ialah kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Okey, ini yang adalah yang dihasratkanlah di dalam Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Jadi kita lihat dengan lebih terperinci lagi melalui cadangan penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ni. Okey, apa cadangannya? Yang pertamanya ialah sekolah umum iaitu peringkat rendah ni menggunakan bahasa Melayu. Itu untuk sekolah umum. So kita kena ingat yang pertama sekolah umum guna bahasa Melayu. Yang keduanya ialah sekolah jenis umum di peringkat rendah juga, so menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina ataupun bahasa Tamil di sekolah masing-masing lah. Kalau sekolah jenis umum Cina akan menggunakan bahasa Cina, dan kalau begitu jugalah kalau sekolah Tamil pun. Dan yang ketiga ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. Maksudnya semua sekolah ni akan diajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Macam mana keadaan kita sekarang ni? Dan yang keempat, sekolah menengah kebangsaan akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Macam sama keadaan kita sekarang lah, di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggeris sebagai subjek ataupun sebagai salah satu mata pelajaran yang akan kita belajar. Di sini kita lihatlah di mana Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ni merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan kita. Malah dengan adanya sistem ini akan dapat memupuk perpaduan, kewarganegaraan, nilai sepunya dan juga kesetiaan kepada negara.
Jadi itu tentang penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Jadi bila cikgu selesai mengenai penyata ini, bermaksud selesailah kita untuk topik di dalam sistem pendidikan kebangsaan ni. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama kamu dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Okey, diharapkan kamu sentiasa mengikuti channel cikgu sebab banyak lagi video-video yang lain yang cikgu akan masukkan dalam masa yang akan datang. Sekian, berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye.